Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita peluang untuk sama-sama hidup dalam keadaan seorang Muslim. Sambungan kepada apa yang kita telah bincangkan pada bulan yang lalu, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan permulaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berhenti pada penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Bila dilahirkan sebagai yatim ini, maka tradisi orang-orang Arab yang ambil upah untuk beri khidmat susuan kepada anak-anak kecil ini, mereka tidak ambil. Kalau anak yatim, dia dah ambil. Ini tradisi mereka, kerana mereka beranggapan kalulah walaupun ada orang yang menjaganya, tetapi dia kata apa hak yang boleh dibuat oleh mak ataupun keluarga dia yang lain. Mana tidak ada jaminan bagi seorang anak yatim untuk membayar upah penyusuan selama mana berada di pendalaman. Dan seperti mana yang kita sebut pada kuliah yang lalu, orang-orang Arab ini menjadi tradisi kepada mereka, mana orang yang ada duit lah, mereka menghantar anak-anak mereka untuk dibesarkan di pendalaman dan disusukan oleh orang puang di pendalaman, supaya mereka ini hidup dalam keadaan yang pertamanya minum susu daripada orang puang yang makan ataupun minum daripada tempat yang segar. Sayur-sayur, tanah-tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang hasil daripada tempat yang subur, yang segar. Jadi menyebabkan anak mereka ni sihat, tak kena penyakit. Itu yang pertama. Yang keduanya, menghirup daripada udara ataupun persekitaran yang segar. Ini juga untuk mengelak daripada penyakit. Dan yang ketiganya, mereka bercakap dengan bahasa Arab yang tulen. Menjadi kebanggaan orang Arab ni bercakap dengan bahasa Arab yang tulen. Tidak seperti mana orang Arab pada hari ini, mereka lebih berbangga bercakap dalam bahasa ammi atau bahasa pasar melebihi daripada bahasa asli. Bahasa asli sebagai bahasa yang dipinggirkan, bahasa pasar, bahasa yang mereka gunakan dan banggakan. Kalau orang Arab, kalau kita cakap cakap Arab tak berapa nak layang. Cakap Arab cakap Arab buku dia kata. Cakap Arab tuling tak berapa nak layang. Kalau dia orang Mesir, kita cakap Ammi Mesir, barulah dia semangat nak cakap dengan kita. Orang Yaman pun gitu. Bila cakap Ammi ataupun bahasa pasar Yaman, barulah mereka suka untuk cakap dengan kita. Syria dan sebagainya, gitulah. Lebih bangga cakap
bahasa pasar ataupun bahasa yang telah diubah daripada bahasa hak yang Arab asal. Tetapi orang Arab dulu lebih berbangga sekiranya anak mereka ni boleh bercakap dengan bahasa asli, bahasa tuling, Arab tuling. Jadi orang hak ada pitih ni, dia akan atur anak-anak mereka pergi menyusu di pendalaman. Dan keluarga yang masyhur iaitu keluarga Bani Sa'ad bin Bakar. Keluarga Sa'ad bin Bakar ni terkenal dengan orang suka menghantar anak-anak mereka untuk disusukan bersama dengan orang puang dalam keluarga Sa'ad bin Bakar ni, kerana hak yang kita sebut tadi. Yang paling utama sekali ialah dengan bahasa tu. Gitu. Jadi apabila mari orang puang daripada badiah ataupun daripada perkampungan ni, dia akan raung rumah ke rumah. Dia akan tanya, ada tak yang nak, ada kecek hak yang nak ambil keluarga yang nak ambil upah menyusukan anak. Pada tahun Nabi SAW dilahirkan, pada waktu itu waktu kemarau, waktu yang sangat panas, menyebabkan apa benda panggil tanaman ni kering. Orang susah, sedikit susah daripada musim-musim ataupun waktu-waktu biasa, kerana tanaman-tanaman tak jadi hasil tumbuh daripada tumbuh-tumbuhan ni kurang menjadi. Jadi pitih tak berapa ada. Bila gitu menyebabkan orang puang hak yang beranak ni ataupun bersalin ni, ada di kalangan mereka ni, kalau kata sebelum ni tradisi mereka upah orang pada tahun ni, bila kurang duit maka mereka menyusukan anak sendiri. Satu. Jadi menyebabkan orang yang ada duit saja kebanyakannya mengambil upah, ambil orang untuk upah penyusu. Bila dah masing-masing ni orang-orang puang hak yang mari ni masing-masing telah dapat anak susuan, Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, dia pergi dah ke rumah Nabi SAW. Pergi dah ke rumah Nabi. Bila tanya, anak yatim tak jadi ambil. Tengok kali pertama Nabi SAW, dia rasa sayang dah kepada Nabi. Sifat keibuan dia tu, maknanya kita kata dia bergantung ataupun kena dah dengan Nabi. Tengok Nabi tu rasa suka dah. Tetapi oleh kerana anak yatim, Halimah As-Sa'diyah apa benda panggil, beredar cari orang lain dulu, cari budak lain dulu. Bila dak raung-raung ni tak ada seorang dah, dalam keadaan dia ni dak dapat anak susuan. Semasa dia duduk raung rumah orang lain ni, muka Nabi ni duduk dalam kepala dia. Muka Nabi hak yang dalam dukungan ataupun dalam atas riba mak dia ni, dalam kepala Halimah dah. Duduk main dalam kepala ni. Budak duduk teringat ke budak tadi tu. Bila orang lain bersiap-siap dah nak balik ke kampung ni, Halimah ni mari teringat ke Nabi. Lalu dia kata tak apa lah, terik ni anak yatim lah. Lalu dia pun pergi ke rumah Nabi SAW, minta ataupun
beritahu kepada mak Nabi SAW dan juga toki Nabi Abdul Muttalib untuk beri persetujuan dia buat balik Nabi ke perkampungan. Maka sukalah mak dan juga toki Nabi ni kerana anak mereka diterima oleh keluarga Sa'ad bin Bakar, iaitu Halimah. Lalu dia pun buat persediaan serah kepada Halimah Sa'diyah, dan dia pun buat balik ke Badiah, ke perkampungan mereka. Nabi SAW bersama dengan Halimah As-Sa'diyah bila sampai ke kampung mereka, ataupun ke tempat Sa'ad bin Bakar ni, Bani Sa'ad, pada waktu tu sekitar ataupun di perkampungan tu tumbuh-tumbuhan tak menjadi. Tumbuh-tumbuhan tak jadi. Binatang-binatang tak ada susu mana. Telaga hak yang ada di kampung tu kurang air. Bak kemarau kan. Bila Nabi SAW sampai ke tempat ataupun ke kabilah Bani Sa'ad, maka bukan kita kata jadi lalu mari tu sampai jadi hijau dak. Bukan gitu maksudnya. Tetapi sejak Nabi SAW duduk di perkampungan Sa'ad bin Bakar, di sekitar itu daripada sebelumnya oleh kerana kemarau ni kering, sejak Nabi SAW ada mula nampak hijau subur tumbuh-tumbuhan di sekitar perkampungan Sa'ad bin Bakar. Dan juga binatang-binatang ternakan mereka ni banyak susu dan jadi gemuk kerana makan daripada tumbuhan dan juga air yang melimpah ruah di perkampungan tersebut. Dan satu perkara yang menjadi apa benda panggil irhas ataupun keistimewaan kepada Nabi SAW, Halimah memiliki seekor unta tua. Unta betina tua. Maknanya unta tua ni kira tak ada susu dah, tak tubik susu dah. Bila Nabi SAW sampai, Halimah Sa'diyah beserta dengan keluarganya perasan unta dia hak yang tua ni selama ni tak ada susu, ada susu selama keberadaan Nabi SAW bersama dengan mereka. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW semasa berada di kabilah Bani Sa'ad. Hal tu yang pertama. Yang keduanya, pada kuliah yang lalu juga kita ada sebut Nabi SAW dibelah ataupun didatangi oleh Jibril alaihissalam bersama dengan beberapa malaikat, igak Nabi dan belah dada. Dan belah dada dikeluarkan daripada dada Nabi ni satu ketul darah hitam, yang mana Jibril alaihissalam menyebutkan ini adalah perkara yang buruk, bisikan syaitan kepada budak ini. Lalu dia keluarkan benda tu, dibuang dan dibasuh hati Nabi SAW dengan air Zam-Zam. Dan ditutup kembali
baik seperti sedia kala. Baik seperti sedia kala. Dan adik-beradik susuang dia ni mengadu kepada Halimah. Bila ngadu kepada Halimah ni, Halimah jadi takut lah. Terus ambil Nabi dan cek seluruh tubuh Nabi. Cek. Sebab dia ni anak orang ni, bukan anak kita. Tak. Ambil upah pula. Kalaulah kata ada cedera ataupun sebagainya, mungkin di sana kena potong upah. Tak. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang dah akan percaya dah kepada kabilah Sa'ad bin Bakar kerana dia, kerana cuai dalam menjaga anak sesuang mereka. Jadi bila gitu, nama buruk lah. Orang akan sebut Sa'ad, kabilah Sa'ad bin Bakar ni ada seorang keluarga, ada satu keluarga Halimah ni, mak sesuang dia ni dak jaga anak molek. Jadi orang lain pun akan dapat nama buruk sekali. Gitu. Dalam masa yang sama, Halimah Sa'diyah sangat sayang kepada Nabi SAW. Ada sebutkan siapa tahap apa sahaja yang diingini oleh Nabi SAW dipenuhi oleh Halimah As-Sa'diyah. Apabila Nabi SAW berumur 6 tahun, seperti kita sebut sebelum ni, diserahkan semula pada umur 5 tahun diserah Nabi SAW kepada mak dia, duduk beberapa hari. Halimah Sa'diyah pergi semula. Pergi semula. Bila balik ni duk main teringat ke Muhammad ni. Pergi semula, minta untuk boleh, kalau boleh nak bawa balik semula Muhammad. Bila bawa balik, tak lama lepas benda tu, mak dia minta untuk dihantar balik. Kerana rindu kepada anak dia. Pada umur 6 tahun, mak Nabi SAW wafat setelah bawa Nabi SAW untuk ziarah kubur ayah Nabi SAW. Ala balik itu sakit dan meninggal. Yang disebutkan di tempat tu nama dia Abwa, dan dimakamkan di situ. Jadi bertukarlah tangan daripada mak dia kepada toki dia, penjagaan daripada mak dia kepada toki. Dah berapa lama, umur 8 tahun, toki dia pula mati. Abdul Muttalib mati dan menyerahkan ataupun mengambil tanggungjawab tu ialah Abu Talib, pak saudara dia. Abu Talib ni sangat sayang kepada Nabi SAW. Disebutkan dalam sirah Ibn Hisham, Abu Talib ni dia ada anak-anak. Sayyidina Ali, Ja'far, Uqail. Jadi apa benda panggil? Anak-anak dia ni gini, Abdul Muttalib ni dia ada satu tempat yang pada hari-hari tertentu dia duduk di tempat tu dan dengar pengaduan orang dan dia cuba selesaikan masalah orang. Ibarat kata macam ke wakil ayat lah. Tempat orang ngadu dan dia selesaikan masalah orang tu. Tempat duduk dia tu, dia dihiaskan dengan apa benda lagi? Dengan perhiasan kulit rimah. Kulit rimah hias di tempat duduk dia tu, kulit rimah. Dan dia jaga betul, tidak ada anak-anak dia yang boleh duduk situ. Dan waktu dia menghakimi orang, dia menghadapi ataupun bersama dengan orang ramai ni, dia tak akan benarkan anak-anak dia mari masuk ke tempat dia tu. Tetapi Nabi SAW diizinkan oleh Abu Talib untuk duduk di tempat tu. Nak main ke nak benda ke, dia izin,
dan dia beri Nabi SAW seorang saja di kalangan anak-anak dia lain ni untuk masuk ataupun bersama dengan dia ketika nak dia mendengar pengaduan orang ramai kepada dia. Anak khabar sayangnya Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai situ kita punya pembelajaran pada malam ini. Baik. Al-ibratu wal izat. Pengajaran dan juga peringatan daripada apa hak yang kita ceritakan tadi. Ianya merangkumi hak yang kuliah pada bulan lepas. Pengajaran yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang Arab. Dikeluarkan ataupun dibangkitkan Nabi akhir zaman ni di kalangan orang Arab, bukannya seperti mana yang dikehendaki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mereka menyangkakan ataupun meminta, berharap sangat Nabi akhir zaman ini dibangkitkan di kalangan orang Yahudi. Kerana Nabi akhir zaman ini disebut-sebut oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum daripadanya dan menyuruh orang selepas daripada Nabi tersebut untuk menunggu dan mencari Nabi akhir zaman. Sehingga berlakulah penempatan orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka tunggu Nabi bergenerasi. Tunggu Nabi di Madinah bergenerasi. Bukan 2-3 tahun sebelum daripada Nabi hijrah mereka duduk, tak, bergenerasi. Sebelum daripada itu mereka duduk dah di Madinah. Tunggu Nabi akhir zaman, berharapkan yang bangkit daripadanya ialah orang-orang di kalangan orang Yahudi. Allah Ta'ala memilih Nabi SAW di kalangan orang Arab. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis. Nabi bila bercakap di atas mimbar, Nabi kata, man ana, siapa saya? Faqalu anta Rasulullah alaikas salam. Nabi tanya sahabat-sahabat, siapa dia saya ni? Mereka kata, kamu ialah Rasulullah. Faqala, Nabi menjawab, ana Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Saya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Inna Allah khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Thumma ja'alahum firqataini, kemudian Allah Ta'ala menjadikan mereka terbahagi kepada dua puak. Faja'alani fi khairihim firqah, maka Allah Ta'ala menjadikan saya pada sebaik-baik di kalangan mereka, di kalangan kumpulan tersebut. Tadi ada dua kumpulan yang jahat, kumpulan baik. Maka Nabi kata Allah Ta'ala pilih dia, dilahirkan ataupun dipilih daripada kumpulan yang baik, kumpulan yang terbaik. Thumma ja'alahum qabail, kemudian mereka dijadikan mereka ini berpuak-puak, ada suku kaum. Faja'alani fi khairihim qabilah, maka Allah Ta'ala menjadikanku pada sebaik-baik qabilah, suku kaum hak molek kali Nabi ni. Thumma ja'alahum buyutan, kemudian Allah Ta'ala menjadikan bagi mereka buyutan, keluarga yang lebih kecil. Tadi keluarga besar, kabilah, lepas tu rumah-rumah, maksudnya keluarga yang lebih kecil. Faja'alani fi khairihim baita,
dan dia jadikan aku pada sebaik-baik rumah. Rumah mana? Rumah Abdullah dan juga Aminah. Keluarga Abdullah dan Aminah. Wa khairihim nafsa, dan orang yang terbaik dari segi dari segi nafs, diri. Maknanya Nabi ni orang yang terbaik di kalangan semua manusia. Nabi sebut daripada sebesar penciptaan Allah Ta'ala sehingga hak yang paling khusus sekali Allah Ta'ala, Nabi kata Allah Ta'ala jadikan aku ni orang yang terbaik. Jadi nak sebutnya Allah Ta'ala memilih Nabi SAW di kalangan orang Arab satu pilihan yang tepat. Dan pilihan ni bukan secara tak sengaja, tetapi Allah Ta'ala pilih secara sengaja. Maknanya bukan kebetulan. Faham tak? Ini perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya kita nak sebutnya ialah bukan maksud bila Nabi SAW dilahirkan di kalangan orang Arab ni maka semua orang Arab ni jadi mulia. Tak. Mereka menjadi mulia dengan apa? Dengan mereka memeluk ataupun beragama ataupun beramal dengan Islam. Sebab apa Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut dia berbangga dia ni dilahirkan di kalangan orang Arab? Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala memilih daripada Nabi SAW ni keluarga yang baik-baik. Tetapi bukan bangsa tu menjadi pokok, tetapi dengan Islam tu barulah apa-apa sahaja bangsa akan menjadi mulia. Seperti mana kita sebut tadi, bila kata orang Arab ni baik belaka, tak. Bukan maksud itu kita sebut, tetapi dengan mereka beramal dengan Islam, maka barulah mereka mulia. Yang ketiga, apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Kita tengok Nabi ni, yang pertamanya, masa umur beberapa bulan dalam perut dia, mak dia mati. Masa dalam perut mak dia, ayah dia mati. Silap. Masa mak dia mengandung, ayah dia mati. Lepas tu pula, tak lama bila tubik ke dunia, lalu Allah Ta'ala takdirkan dia ni tubik ataupun berpisah daripada mak dia juga. Kan kita sebut kan, adat kalau kata orang Arab ni, orang anak yatim dah ambil. Dah ambil anak yatim. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan pilih Halimah Sa'diyah tak boleh seorang anak sesuai. Menyebabkan last sekali dia ambil juga Nabi. Bila dia ambil Nabi, dikeluarkan daripada rumah Nabi, duduk bersama Halimah beberapa tahun, seolah-olah Nabi SAW tidak pernah dapat tarbiyah ataupun pengaruh daripada yang pertamanya ayah, yang keduanya mak, yang ketiganya toki dia, yang keempatnya pok saudara dia yang lain. Di awal kehidupan dia ni, nampak tak? Allah Ta'ala pisahkan, duduk di luar
Bersama dengan apa? Bersama dengan orang lain dan membesar dalam keadaan tidak ada pengaruh mak ayah dia. Membesar dalam keadaan sihat dan dengan bahasa yang apa? Bahasa yang asli. Tak ada pengaruh mak ayah, tak ada pengaruh toki, tak ada pengaruh anak beranak dia. Dan Allah Ta'ala takdirkan dia untuk dibersihkan hati dia daripada kotor-kotoran. Dibersihkan hati dia, kita sebut tadi. Jibril AS mari belah dada dan buang satu gumpalan darah. Bersihkan, menyebabkan hati Nabi bersih. Orang buat ke dia apa saja, dia tak marah. Tapi kalau melibatkan Islam, dia akan terus bangkit. Ini pasal Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala duduk sekejap dengan mak dia. Tak lama mak dia meninggal. Duduk dengan tok kiri dia sekejap, tak lama meninggal. Apa hak yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita sini ni? Bila besar, barulah Nabi dia duduk dengan pak saudara dia. Duduk dengan pak saudara dia. Tidak ada orang hak yang boleh mempengaruhi dia. Dan tarbiyah daripada awal sampai dia duduk dengan tok kiri dia, Allah Ta'ala nak ajar dia berdikari. Dia biasa dah berpisah dengan mak ayah dia. Biasa dah pisah dengan mak ayah. Cuba tengok anak kita hak duduk di asrama dengan anak hak yang duduk berulang sekolah sama, pergi daripada rumah sekolah. Macam mana budak tu? Kita akan tengok beza. Anak hak duduk asrama lebih berdikari dengan anak hak duduk rumah. Tak? Sebab dia hak duduk di asrama ni, kalau kata dia nakut lah dia. Tak? Duduk di asrama orang cerita macam-macam. Atu pocong lah. Tak? Atu nopak lah macam-macam. Kalau betul pun dia kena ngosek, dia nak lagi mana? Duduk situ lah. Kalau kecing-kecing lah. Tapi dia akan belajar, berdikari. Lama kelamaan dia akan jadi berani. Dia akan berdikari. Nak pergi mandi sendiri, nak pergi makan sendiri, ikut peraturan. Kalau ada rumah ni, relax je. Basuh baju, mak basuh baju. Kalau makan, mak sedia dah. Tak? Semuanya orang suap belaka. Sama juga hak anak-anak kita hak yang belajar luar. Tak? Belajar luar. Mak ni bimbangnya anak belajar luar. Tak? Berbik-bik. Bekam dia, bekal sading, bekal repah, bekal tu, bekal ni. Ada tu lesung wi anak kau bagi dia minum. Nak. Takutnya anak dah boleh makan. Tapi apa yang berlaku? Anak hak yang tak pandai masak duduk rumah ni, tak. Tiba-tiba bila pergi luar negara, dia dah nak makan dia. Takkan nak beli kedai sama. Terpaksa belajar masak. Kadang-kadang telefon mak nak buat gana hari ni. Kadang-kadang tengok YouTube, dia pandai sendiri. Makna dia berdikari. Bila jauh daripada mak ayah, dia akan belajar berdikari. Ini situ. Jadi Allah Ta'ala nak ajar dia ni berdikari. Sebab tu Nabi SAW, bila dah dia belajar berdikari daripada kecil ni, maka dia tak takut ke orang. Dalilnya apa? Dalilnya ialah Nabi SAW berani tak berani dia dengan tahap dia tu,
dia pergi ke setiap khemah pada musim haji, dia pergi seorang diri saja masuk dalam khemah setiap kabilah ni nak cerita berkenaan dengan Islam. Dan kita kena ingat ketua kabilah ni dia bukan macam ketua kampung zaman learning. Pistol tak ada, pedang ada, no, dok bekeng. Ketua kampung lain dok bekeng mana? Nak banding dengan dia ketua kabilah tu, hak yang perang puluh tahun, hak yang tak ada peraturan, hak yang jenis mereka ni kalau ketua dah berakhir pacung kepala lalu. Dengan situasi, dengan keadaan gini, Nabi SAW berani berhadapan dengan ketua-ketua kabilah untuk cerita berkenaan dengan Islam. Situ duduk Allah Ta'ala buat ni, Nabi SAW pisah dengan keluarga daripada awal, daripada kecil lagi, supaya Nabi SAW berdikari dan tak takut korang sikit. Kita nampak banyaknya Nabi, betul dah banyaknya, tetapi ni adalah tarbiyah langsung daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Tarbiyah langsung yang tidak ada campur tangan daripada orang lain. Orang lain tak ada campur tangan untuk tarbiyah Nabi. Bila dah benda tu meresak dalam hati, dalam jiwa Nabi, barulah Allah Ta'ala atur Nabi SAW duduk bersama Abu Talib. Umur berapa dah? Umur Jah 2. Nah, tengok Jah 2 hari ni, umur 8 tahun zaman tu, dengan hidup berdikari daripada awal, matang daripada awal lagi. Barulah Nabi SAW dihantar ke Abu Talib, duduk di rumah Abu Talib. Dan takdir Allah Ta'ala, Nabi SAW dibenarkan oleh Abu Talib untuk duduk bersama dengan dia ketika orang ngadu kepada Abu Talib. Dan waktu itulah dia belajar macam mana nak handle orang ramai. Nak handle orang ramai, kalau kata 10 orang lah pesen. Hak ni main ngadu gini, hak ni main ngadu gini, hak ni drama ni, hak ni drama ni. Macam-macam. Macam mana pok saudara dia menghadapi orang ramai. Dia belajar daripada situ. Selain daripada selepas banding, kita akan baca macam mana Nabi SAW ditarbiyah juga oleh Allah Ta'ala mengambil upah bela kambing. Ini juga satu tarbiyah daripada Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi SAW secara langsung. Dari setakat tu untuk malam ni, InsyaAllah kita akan sambung semula perbincangan kita sekiranya Allah Ta'ala izinkan pada masa akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.